Ibnu Marduwai meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar. Dia kata ada seorang sahabat, ada orang bui ke dia kepala kambing. Moga jiran kita ni, kita hormatlah ke dia, bui kepala kambing. Waktu dia kata kita ni tak perlu, mana dia lebih perlu lagi daripada kita, kali kita bui ke dia lah. Waktu bui pula kepada hak lain, dia kata bakal hak tu lebih perlu. Siapa 7 buah rumah keliling, akhir sekali siapa ketua hak asal. Ayat diturun berhubung dengan peristiwa tu. Ayat ni turun berhubung dengan peristiwa tu, dan banyak lagi peristiwa yang lain. Apa maknanya? Adakah ayat itu turun beberapa kali atau turun sekali? Cuma dalam istilah ulama dulu, dia kata jika sesuai dan Nabi SAW kaitkan dengan ayat tu, maka dalam istilah dia panggil turun berhubung dengan hak tu. Istilah asbabun nuzul itu luas, dipakai dengan makna yang luas. Tidak semestinya betul-betul tu berkenaan dengan peristiwa tu. Ada kesesuaiannya pun Nabi kaitkan dengan ayat tu juga. Itu yang dikatakan turun tadi tu. Bukan makna berkali-kali turun. Boleh jadi juga berkali-kali turun. Hak ni pun tepat juga, hak ni pun tepat juga. Begitu. Kalau kita kata hak ni saja, peristiwa ni saja, tidak menggambarkan semua masyarakat Ansar itu. Bila ada riwayat banyak hak ni berlaku, hak ni berlaku, mana semua ni berlaku di kalangan siapa? Di kalangan Ansar. Menunjukkan jadi satu sifat, satu ciri keutamaan mereka berbanding orang lain. Mereka sanggup bagi, kalau tanah, orang bagi 2 tanah dengan puak-puak muhajirin. Bahkan bini pun ada. Kalau perlu, dah payah, tak apa lah. Pada masa tu dibenarkan. Sama setuju, cerai, nikah dengan orang tu. Bahkan di peringkat awalnya, kalau orang ni mati, muhajirin boleh terima pesaka daripada dia. Jadi persaudaraan yang Nabi SAW jalinkan di antara muhajirin dan Ansar tu di peringkat awal sampai setara tu. Dan puak-puak Ansar ni tak ada bersungguh, tak ada kata gapo. Sebab itulah Nabi SAW bila mati, dia mati di Madinah. Bila Fatih Makkah tu ditakluk oleh orang Islam, pusing puak-puak Ansar. Lamakannya duduk situ, tempat dia asal. Dah orang situ pun Islam berlaku dah, tak ada gangguan ke apa. Nabi SAW tidak. Dia kata dia tidak akan pilih orang lain selain daripada Ansar. Ansar jugalah yang dipilih oleh. Sebab itulah Nabi SAW mati di Madinah. Sampai ni pun sejarah semua tahu Mekah tu siapa, tempat mana. Memanglah tempat lahir Nabi. Tempat ada Kaabah mulia. Tetapi Madinah tu gapo, semua orang tahu. Kalau baca hadis ni tahu kelebihan-kelebihan dia. Dengan sebab itulah Imam Malik kata Madinah lebih lagi daripada Mekah. Sebab apa? Ada Nabi di dalam tanah dia. Ada Nabi. Nabi ni lebih mulia lagi daripada Kaabah, lebih mulia lagi daripada Arash dan kursi. Kata dia, ada duduk mana situ. Hak itulah terubah. Mana puak-puak Ansar ini terubah. Dengan hak tu saja, dia tidak dapat gapo-gapo pun. Dia tetap rela, tetap setia dengan Islam. Walaupun selepas tu yang jadi pemerintah, yang jadi khalifah, yang jadi pegawai-pegawai tinggi, puak-puak muhajirin, puak-puak Quraisy, tapi dia tidak deki, tidak gapo. Itu kelebihan sahabat Ansar. Dia tidak deki, bahkan dia jadi pembantu yang setia sama-sama. Itu puak-puak Ansar. Lepas pada tu cerita Miqdad. Cerita Miqdad, dia rakyat cerita mula-mula dia pergi tu, jadi orang kata gelap mata, tak dengar apa, jadi tuli telinga. Pasal apa? Lapar terlajak. Dia dengan sahabat dia, 2 orang, pergi jumpa dengan hak tu pun tak ada orang nak terima. Pasal apa? Susah belaka. Bukannya senang, susah belaka. Lepas pada tu boleh jadi dah kita kata Ansar tu kaya-kaya, dia bui apa yang tak pergi tu. Nabi SAW sudah ajar dah. Walaupun dia tu saudara, dia tu baik, orang baik ni lagilah kita kena jaga. Sebab tu Nabi SAW bui ke dia pun dia kira sebagai pinjam je. Dia tidak ambil tu. Tak sih orang tu berbudi sangat. Kita ni terutam budi sangat pada orang tak sih.
Dan dia ajak, boleh jadi hak demo ni jumpa ni tak ada siapa dia hak terima ni puak-puak muhajirin. Hak susah juga. Demo tu nak klik gapo dia, demo tu pun baru pergi juga. Susah juga. Abdul Rahman bin Auf, hak kaya tu pun di Mekah, tak boleh bawa kau satu. Tak boleh bawa kau satu. Nak bawa juga sikit harta mula-mula. Yang rapah kau puak-puak kafir Quraisy. Nak pergi dah nak pergi sangat pergi tangan kosong. Nak bawa anak. Bawa anak. Yang rapah puak tu tu asal bawa. Dah nak pergi sangat pun kisah Abdul Rahman sampai ke Madinah, bocah. Luka-luka kaki. Pahmu bawa kau dia tak ada apa, Allah dan Rasul saja kata dia. Aku telah dihalal daripada membawa segala-galanya, tak ada. Tinggal berlaku. Maknanya Abdul Rahman bin Auf kaya raya tu sesak juga mula-mula pergi tu. Lepas tu masa dia Tuhan tanda kaya kan, tak selama mana dia kaya lah. Tuhan tanda kaya, dia akan jadi kaya orang tu. Dia pun menego. Orang nak bagi, sahabat Ansar nak bagi gini, tak payah dia. Dalam Muslim, dalam Bukhari pun ada sebut royak kedai mana, pasar mana kata dia. Tak say bagi, tak payahlah kata dia. Royak pasar mana, pekan mana. Dia tahu pekan tempat orang nego, dia pergi situ. Semetar jadi kaya. Semetar jadi kaya. Bila dia kaya, dia nikah sendiri, mas kahwin dia sendiri. Nabi tanya sebanyak mana bayar mas kahwin. Seberat 1 biji apa nama ni, tamar emas. Tengok masa tu boleh dah tu mas kahwin tu sebanyak tu. Kau kaya. Lepas tu kau kaya lagi, kaya benar. Lepas pada Uthman bin Affan pun begitu juga. Boleh jadi dia pergi ni, puak-puak ni pergi jumpa dengan puak-puak muhajirin hak sesat-sesat, hak tak ada apa satu. Dan tak say tunjuk pergi dengan hak tu lah. Dia kaya pakat nak berlepas diri, tidak peset tu sahabat-sahabat ni muhajirin. Walaupun kata Nabi dipersaudarakan dia dengan puak-puak Ansar tu, dia tidak kata nak berlepas tangan, nak hola alah kawan tu semua dah. Tetapi masing-masing kau setakat tu dia tak ada. Akhir sekali pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun aklik rumah. Aklik rumah pun dia tengok ada 3 ekor kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata ginilah, mudah rekah cara sampai gitu kan. Nak minum, nak makan kan, pergi perah lah kambing tu, susu ambil tu lah. Lepas tu kita rumah ni pun minum waktu juga, ambil susu tu juga. Kata Miqdad bin Al-Aswad, sebenarnya nama dia Miqdad bin Amar. Miqdad bin Amar. Aswad itu ayah angkat dia, tapi dia lebih terkenal dengan ayah angkat dia, Miqdad bin Al-Aswad. Dah duduk panggil gitu sama lama, dah duduk panggil. Akhir sekali ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Mana-mana ada ni panggil, kaitkan dengan nama ayah dia. Betul. Lepas pada tu setengah-setengahnya dia kata Miqdad bin Amar. Tetapi dah lama dah kan duk sebut gitu juga Miqdad bin Al-Aswad sama. Lagu tu lah. Tak apa dah. Kami pun perah susul, masing-masing dapat. Lepas tu ada segia tu bui ke Nabi untuk keluarga dia. Nabi SAW malam-malam tubik. Jadi puak-puak ni barulah kira-kiranya, baru ni kira-kiranya. Tubik, pergi dia balik, bui salat. Salat tu tidaklah derah benar. Siapa kalau hak tidur tu jadi sedar dah. Tapi tidaklah siapa tak dengar. Hak sedar tu boleh dengar. Maknanya cara dia beradab, dia jaga orang yang mari rumah, jaga hati tetamu. Dia bui salat tu sederhana. Lepas tu bila masuk dalam rumah dia bui salat, lepas tu dia pergi pula ke masjid. Moga rumah dia tu dekat dengan masjid ya. Nampak boleh tengok daripada rumah dia tu, boleh tengok dia duduk semayang ke dia duduk agapa kau tahu. Tidak kata masjid tu suku jauh dah. Rumah-rumah isteri dia tu kita kata sekali dengan masjid. Sekali dengan masjid. Dekat dengan masjid. Kalau alik bawah tu alik pintu masuk lah. Situ sufah. Serambi itu, serambi puak-puak ashabus sufah. Balik ni, balik kiri kanan masjid, depan tu rumah-rumah bini dia. Begitu. Dia pun pergi masjid semayang. Lepas tu pun dia pergi ambil minum. Ada minuman untuk dia minum. Satu kali tu syaitan
Dia nampak ke syaitan? Tak nampak, dia royak lah.